وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa hiya tahiyyatan mubarakatan min 'indillahi 'azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qad ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Wa qala ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah aw kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Allah masih beri kita nafas untuk kita masih hidup di dunia tu, dan mana kita di hari Sabtu. Hari Sabtu Allah cipta apa? Tanah, at-turbah. Jadi hari itu ada penciptaannya daripada riwayat Muslim. Hari Marik selepas asar Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi hari Sabtu Allah ciptakan tanah. Esok hari Ahad Allah ciptakan gunung. Hari Senin Allah ciptakan pokok. Hari Selasa Allah ciptakan makruh, benda-benda yang dibenci oleh manusia, termasuklah binatang-binatang yang berbisa. Tapi bukan maksud hari Selasa hari si bagus. Namun kita netap ada hari si bagus, ada waktu si bagus yang namanya tatoyur. Tatoyur tu haram hukumnya. Ada orang sampai si buka kedai, padahal Selasa si bagus. Kena si mula apa itu? Selasa si ada. Saya dah hari si bagus, saya dah masa si bagus. InsyaAllah kita nyambung solat sunat kita, iaitu itu berkenaan dengan solat kusuf dan solat khusuf. Apa maksud solat kusuf? Kusuf maksudnya gerhana matahari. Khusuf maksudnya gerhana bulan. Jadi itu pun juga adalah solat muakkad. Solat yang dituntut dan yang dikerjakan apabila berlaku keadaan. Mun saya ada gerhana, saya dah semayang lah. Mun saya ada gerhana bulan, saya dikerjakan. Mun ada gerhana, baru dikerjakan. Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahmatullahi alaihi berkata, ianya adalah sunat muakkad. Walau bagaimanapun jika ketinggalan waktu tidak perlu diqada. Kita melihat riwayat hadis berkenaan dengan sabab wurud. Mun Al-Quran tu nya ada sebab nuzul. Ada certain ayat yang diturunkan ada kerana perkara-perkara tertentu. Jadi hadis tu pun juga ada sebab wurudnya. Sebab apa Nabi mengerjakan hadisnya. Sebab apa Nabi kelakar daya. Okey. Riwayat daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, khasafatis syamsu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama fazi'an an takuna as-sa'ah hatta atal masjid. Telah berlaku gerhana matahari pada zaman Nabi SAW, maka Nabi telah bangun dalam keadaan Nabi fazi'an. Fazi'an tu macam Nabi ketakutan. Nabi fikir, merasakan ianya adalah tanda-tanda as-sa'ah, hari kiamat. Tapi dalam meriwayat mensyarahkan hadis tu, Imam An-Nawawi madah gerhana bukan tanda hari kiamat. Mun berlaku gerhana, kita boleh madah ya adalah alamatus sa'ah, tanda hari kiamat. Dia Nabi sahabat melihat sebab melihat Nabi gerun apabila melihat keadaan matahari jadi kelam. Sebab berlakunya al-kusuf, gerhana matahari. Dan perkara itu berlaku pada tahun kedua selepas hijrah dan pada haria meninggalnya anak Nabi yang bernama Ibrahim. Ibrahim itu adalah hasil Nabi dengan hamba Nabi yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah itu adalah hamba Nabi yang diberi oleh hadiah daripada Raja Muqawqis daripada Egypt, daripada Mesir. Hamba tu boleh jadikan seperti isteri. Walaupun kini tu saya dah hamba, tapi hukum hamba tu masih terbuka sampai hari kiamat.
sekiranya berlaku peperangan, kita boleh nyempun musuh-musuh yang ditangkap boleh jadikan sebagai isteri, boleh jadikan sebagai maid orang gaji. Jadi tuan-tuan Jadi Baginda SAW kata Abu Musa al-Ash'ari, atwal qiyam wal ruku' wa sujud ma ra'aituhu yaf'alhu fi salatin qat. Baginda mengerjakan solat gerhana tu atwal, sangat-sangat panjang. Dalam keadaan rukuknya pun lama juga, sujudnya pun sangat panjang. Aku tidak pernah melihat baginda mengerjakannya seperti solat-solat yang lain. Jadi tuan-tuan, maknanya memang Nabi nyuruh kita benar-benar melihat kejadian Allah tu, ciptaan Allah, berlakunya gerhana tu, dan kita perlu concern, ambil berat dengan berzikir, dengan beristighfar, dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW sabda, inna hadhil ayati allati yursilullahu la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi walakin Allah yursiluha yukhawifu biha ibadah. Sesungguhnya ini berlaku gerhana tu adalah tanda-tanda yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk bukan kerana kematian seseorang ataupun kelahiran seseorang. Jadi sebab ada di kalangan terutamanya orang kafir Quraisy, orang yang belum beriman, pada masanya pun ada Ibrahim tinggal, ialah berlaku gerhana matahari tu. Maka Nabi menafikan perkara ya. Kerana apa? Walakin Allah yursiluha, kerana Allah mengutuskan, menjadikan perkara tu supaya dalam diri hati manusia itu ada yukhawifu biha ibadah, ada perasaan takut kepada Allah. Matahari yang besar yang sentiasa berada pada orbitnya dalam surah Yasin Allah ada apa? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, dan demi matahari itu tajri. Apa maksud tajri? Berekod lajunya pun movementnya, pergerakan matahari begitu laju. Allah SWT jaga. Ni asyik lari, munnya lari sikit saja, habislah, berlakulah kiamat, berlakulah perkara-perkara yang nanti tuan-tuan. Jadi Allah yang memeliharanya. Tapi nya pun ada berlaku eclipse, gerhana. Fa idza ra'aitum minha syai'an fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarih. Hadis riwayat Muslim 912. Dan apabila kamu melihat berlakunya gerhana ini, maka hendaklah kamu fafza'u, iaitu mohonlah perlindungan dengan mengingati Allah, berdoa kepadanya dan beristighfar. Jadi sebab ialah kita lihat dalam surah Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Surah Fussilat ayat 37. Dan daripada tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan malam dan siang. Allah SWT ciptakan kepada kita siang malam, dan begitu juga dengan matahari, kurniaan bulan. Jangan kamu sujud kepada matahari, jangan kamu sujud kepada bulan, sujudlah kepada Allah yang menciptakan semua tu, menciptakan mereka ini. Dan in kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya kamu adalah orang yang benar-benar iyyahu, kepada Allah saja kita beribadah. Tuan-tuan muliakan oleh Allah, bila kita sebut beribadah, bukan saja maksudnya menyembah matahari, menyembah bulan, malah kita pun belief kita, kepercayaan. Supaya kepercayaan pun mesti dibetulkan. Jangan kita mikir laku tu mesti dah. Walaupun dalam hati pun jangan terlintas. Mun ada terlintas terus kita astagfirullahalazim. Sebab apa? Untuk membuang syirik. Syirik tu bukannya syirik jali aja, macam orang bukan Islam, menyembah selain daripada Allah. Tapi dalam diri kita tu ada juga syirik asghar, ada juga syirik khafi. Mun kita bersihkannya. Jadi sebab syirik macam syirik khafi, diumpamakan seperti semut hitam.
di Batu Hitam, di malam. Si nampak benda yang. Jadi boleh berlaku melalui kita pun pemikiran kita ataupun percakapan kita. Ya lah tek ku minum susu ya, aku berak ceret tu. Menyalahkan susu 100%. Hakikatnya semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya tuan-tuan. Okey, apa tindakan kita apabila berlakunya gerhana tu tadi? Maka disunahkan kita apabila kita dah tahu momennya tu, yang pun tempohnya adalah selama mana gerhana. Bila dah sedar gerhana, si perlu semayang lagi dan nya si perlu diqada. Kami si sempat tadi ambil qada lo si ada. Hanya pada orang yang tahu waktu yang gerhana. Jadi sebabnya cara yang diajar oleh Nabi SAW, berkumpul kita, kemudian seorang ada menyebut as-salatul jami'ah. Saya dah azan, saya dah iqamat. As-salatul jami'ah. Maka berkumpul orang semua. Fa idza ra'aitum syai'an min dhalik fasallu hatta tanjali. Nabi SAW beritahu, apabila kamu melihat sesuatu daripadanya, maksudnya berlaku gerhana yang tadi, maka hendaklah kamu mengerjakan solat dan sehingga kembali ianya bercahaya. Maksudnya durationnya jadi, tempohnya apabila mundah matahari dah bulat dah, gerhana pun dah si ada, sama juga dengan khusuf, gerhana bulan pun dah si ada, maka si ada lagi solatnya. Okey, cara mengerjakannya. Faqama qiyaman tawilan nahwan min qira'ah suratil Baqarah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberitahu, beliau memerhatikan Nabi berdiri qiyamnya begitu panjang, seperti baginda membaca surah Al-Baqarah. Seperti, maksudnya apa? Ibnu Abbas dengar siapa dibaca Nabi? Ya gerhana matahari ya. Maksudnya mun gerhana matahari, solat 2 rakaat, kita imam sedang menjaharkan suaranya. Bacaan imam si didengar. Jadi Nabi tadi panjangnya, kata Ibnu Abbas, seperti membaca surah Al-Baqarah. Surah yang terpanjang dalam Al-Quran, 286 ayat. Bayangkan tuan-tuan. Alhamdulillah saya kena tu handle kelas tahfiz. Miak-miak UiTM yang mau belajar tahfiz nah. Alhamdulillah. Selama sebulan lebih semua sidaknya dah hafal surah Al-Baqarah. Masya-Allah. Jelas juga kita. Jadi tuan-tuan kita at least lah ayat 1 sampai ayat 5 lah kita baca tahlil ya hafal lah tuan. Ya pun dah kita masya-Allah mudah-mudahan dapat barakah. Siapa yang baca surah Al-Baqarah, Nabi memberitahu jin syaitan si masuk rumah. Jadi ya keberkatan. Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, shalla binan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kusufi la nasma'u lahu sautan. Sahabat bernama Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu memberitahu, kami solat bersama dengan Nabi dalam solat gerhana kusuf. Kusuf tadi apa? Gerhana matahari. La nasma'u lahu sautan. Ambil orang si dengar apa dibaca Nabi. Maksudnya macam kita sembahyang zuhur, sembahyang asar, si dengar. Jadi tapi Ibnu Abbas tadi yang memberitahu, yang pun tempoh Nabi berdiri ya seperti membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tu sampai juz ketiga. Bayangkan tuan-tuan. Satu juz ada berapa ain? Berapa muka? 20 muka. Bayangkan kita panjangnya Nabi baca tuan-tuan. Sehingga dalam hal itu sahabat ada yang si mampu leput. Panjang Nabi. Jadi si juga mun kita nak ikut kemampuan lah tuan-tuan. Tapi mun kita nak dapat, masya-Allah memang nak hebatlah. Selesai daripada solat maka khutbah. Khutbah selesai daripada solat. Okey, dalam khutbah khatib perlu menekankan tentang nasihat-nasihat, memberi nasihat, pentingnya untuk kita melihat kebesaran Allah. Berlakunya gerhana tu adalah tanda kekuasaan Allah. Allah boleh mulah apa yang Allah SWT kehendaki.
wallahu ala kulli syai'in qadir. Semua berlaku dengan izin Allah. Di luar pemikiran manusia pun dengan izin Allah SWT. Dalam agama kita tu, apa yang kita amalkan tu pun semua dengan kehendak Allah. Si dapat juga makin logik akal lah. Sebab dia kata Sayyidina Ali berkenaan dengan hukum agama, "Lau kana ad-din bir-ra'yi lakana asfalul khuf aula bimasihi min fawqih." Kalaulah agama tu semua makin tu dalam penggunaan khuf, basuhan di bawah adalah lebih utama daripada di atas. Khuf tu stokin kulit. Orang pergi negara-negara yang sejuk biasanya dannya ada pakai khuf. Khuf tu nya stokin kulit ataupun kasut kulit. Dua boleh. Tapi nya mesti ada syarat. Pertama sekali nya mesti kulit. Si boleh getah, nya mesti kulit. Lepas nya mesti menutup sampai apa tu tak? Buku lali. Munya dibah tu si boleh. Nya mesti atas tu. Si boleh bisak. Si boleh ada apa nama? Koyak sehingga nampak kulit. Lepas ya rukun cara basuhannya adalah di atas, masah. Bukan dibah. Sunnah tu dibah. Rukunnya atas. Mungkin kita fikir logik. Berjalan dah apa semua nak dibah tu kotor, apa semua, tapi basuhan atas. Travelling apa semua, dan Nabi pernah semayang berkhuf, kasut berkhuf, bukan masuk dalam masjid lah. Berada di padang pasir ataupun di kawasan luar. Jadi nak dibah tadi berjalan dah apa semua, tu rukunnya atas. Ya kata Sayyidina Ali, jangan kita benda agama tu kita semua pakai 100% logik akal. Semuanya adalah juga daripada wahyu Allah. Panjanglah pun kita nak cerita pasal khuf. Ada rukun-rukun yang lain lagi. Tapi mun tuan-tuan nak pakai, boleh. Suruh kita pasang aircon, sejuk-sejuk sikit lagi lah. Contoh subuh subuh hari tu kelak zuhur buka je senyaman sikit. Kita ambil wuduk macam biasa. Lepas ambil wuduk pasang khuf. Jadi daripada subuh tadi sampai zuhur si muka. Tuan-tuan si muka. Jadi mun kencing saya dah masalah lah. Kita masih lagi pakai khuf ya. Jadi apabila masuk waktu solat zuhur, nak si dibuka tadi nak. Jadi tuan-tuan ngambil wuduk macam biasa, tapi bila masuk ke nak basuh kaki, kita nyapu macam tu, sunnahnya. Sunnah macam ni. Atau ukun, tu sunnah. Mun si travelling, si bermusafir boleh sampai 24 jam. Sampai the next subuh. Mun travelling sampai 3 hari. Mun si buka tadi lah. Jadi khuf tuan-tuan. Saya nak madah apa? Kata-kata Sayyidina Ali yang juga jadikan sebagai rukun, sebagai asas agama, asas fiqh. Laukan ad-din bi ra'yi lakana asfalul khuf aula bimasihi min fawqih. Kalaulah agama tu semua makin pemikiran, maka pembasuhan khuf tadi dibah lebih utama daripada atas. Tapi Nabi menetapkan atas ya adalah rukun. Okey, seterusnya dalam khutbah khatib juga perlu memberikan amaran dan ancaman kerana dosa dan maksiat. Jadi apabila berlaku gerhana tu Allah nak beri tanda, janganlah kita nak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah, mendatangkan azab Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun sama juga. Sesiapa yang melihat kemungkaran, Nabi SAW beritahu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Siapa di antara kamu langgar maksiat, langgar orang langgar perintah Allah, maka adalah ditegur dengan kuasanya. Jadi siapa yang berkuasa di kawasan Uni Garden tu, mun kita ada langgar orang molah maksiat, rumah berkedudukan, maknanya kita mesti mencegah. Mun ditandah aja semua kita berdosa. Mun kita si mampu tegur dengan kuasa, tegurlah dengan lidah. Mesti diagak orangnya, jangan molah maksiat lagi, berhenti kita orang. Mun lah kita si mampu juga, maka benci dalam hati. Jangan tiga-tiga langsung si ada. Tandahnya aja si boleh. Apa kita orang gagal gila. Jadi si boleh macam ya. Mun Allah nun balak semua berlaku. Sebab ya Nabi SAW memberitahu
memberitahu pada zaman dulu kata Nabi ada satu kawasan berleluasa maksiat. Berleluasa maksiat. Maka Allah beritahu malaikat terbalik tiap bumi ya. Maka malaikat ngagak ada orang beribadat Malaikat ngagak Allah, ya Allah, ada orang beribadat tu. Allah madah bina matikannya lu. Sebabnya si cegah maksiat. Jadi sebabnya kita mesti sama-sama insya-Allah tuan-tuan. Termasuk juga maksiat tinggal semayang. Kita tahu ada kita pun jiran kasih semayang, kita mesti usaha slow-slow kita selotok dengannya dan nasihat dengannya dan juga doa supayanya kembali kepada agama Allah. Sebab dosa meninggalkan solat dengan sengaja adalah dosa besar. Sebabnya kita mesti negur, jangan kita biarkan. Sebabnya ada hukumnya dalam Al-Quran. Orang sisi semayang, surah Maryam ayat 59. Kita disuruh apabila orang yang dalam kehidupan tu untuk memberi galakan kepada amal yang mau ada tabsyir dan tanzir, berita gembira dan berita ancaman. Jadi orang nak dekat orang kepada agama Allah, kita beri dulu berita gembira. Apa fadilat solat? Contohnya dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah SWT memberitahu solat boleh mencegah daripada perbuatan-perbuatan fahsyat dan munkar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberitahu fahsyat apa? Dosa-dosa kecil, munkar tu dosa-dosa besar. Sebab di zaman Nabi ada seorang, wahai Rasulullah, nya tadi semayangan kita pasal lagi curi. Nabi madah satu hari solat akan mencegahnya daripada. Maksudnya mbak orang solat. Tuan-tuan, kita mbak orang solat walaupun masih berada dalam kemaksiatan, mbaknya solat. Munya si sang ninggal semayang, dua ada dosanya. Dosa tadi lepas dosa ninggal semayang. Jadi sebabnya kita mesti usaha mbak atas perkara tu. Jadi sebab ialah nembiak anak-anak kita semua Nabi memberitahu apa? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Trainkan, didikkan anak kamu solat ketikanya berumur 7 tahun. 7 tahun kita dah malah nanya. Dah semayang jam. Dah semayang dah tu. Malah dah. Wadribuhum, pukulkan mereka bila dah berumur 10 tahun. Pukul bukan menyakitkan lah. Jadi tuan-tuan, saya dan kita semua perlu usaha atas tu. Jadi nak madah juga tadi orang si semayang apa? Mun dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'di khalfihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nauzubillah min dzalik. Maka akan muncul generasi yang sengaja si semayang. Saya dah apa-apa natuk sengaja melengahkan semayang, meninggalkan semayang dan wattaba'us syahawat, ngikut hawa nafsu kan. Nafsu je mau diutamakan dah semua. Si lalik halal haram on je semua, asal nyaman. Tahu kan sini ya, apik etik mula nyaman ketiau, nyaman ada aja. Contoh kan yang lalik halal haram dah semua. Nauzubillah dari. Jadi kita tu pun mau sedih jugalah. Saya anggap masih ada juga di kalangan kita tu sampai dipromosikan. Saya sih tahulah siapa yang natuk ya, yang olah video ya. Olahnya video di kedai Cina. Lepas dia madah tengok orang Sarawak tu satu hati katanya. Makai topi haji seorang tu duduk makan mi kolok Cina molah. Apa kira ya? Jadi kita sedihlah mentaliti orang kita. Sing ambil berat apa nak dimasuk tu lah. Ya Allah, untuk masuk tu benda-benda haram habis amalan kita tuan-tuan si itu timak. Nyuruh sehingga kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, mun sengaja makan benda yang haram tu maka akan menjadi wajiblahnya menerima api neraka. Nauzubillah dari. Ya nyuruh malas mayang. Ya nyuruh malas beribadat sehingga ambil berat apa nak masuk tu. Jadi ya tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT kenaannya tadilah. Okey, sebabnya kita memberi ancaman, khatib waktu khutbah memberi ancaman, memberi amaran dan juga ngajak orang supaya banyakkan amal-amal soleh. Jadi berlakunya gerhana tu tadi, gerhana bulan, gerhana matahari supaya Allah nyuruh kita makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila berlaku gerhana, apabila kita ngerja solat gerhana tadi, gerhana matahari dalam keadaan sir, belahan.
tapi bacaannya tadi disunatkan panjang-panjang. Mendapat imamnya tadi baca panjang, dan bezakan yang pertama, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Dan apabila solat gerhana khusuf, maka dijaharkan. Gerhana bulan, maka imam menjelaskan bacaannya, didengar apa surah dibaca oleh imam. Ada soalan saya kata? Solat gerhana. Sudah. Okey, seterusnya solat sunat istisqa. Istisqa. Apa maksud istisqa? Minta hujan. Golongan-golongan yang dianggap melakukan pekerjaan yang hebat pada zaman walaupun zaman jahiliah dan diteruskan sampai kini itu adalah siqayah. Orang merik orang haji, orang umrah air. Jadi ia adalah satu pos yang begitu dianggap hebat oleh orang Arab. Siqayah, beri air orang minum, air Zam-Zam kepada orang yang mengerjakan haji, mengerjakan umrah. Okey, solat istisqa. Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahmatullahi alaih berkata, solat istisqa minta hujan ini adalah sunat. 3 hari sebelum didirikan istisqa, imam meminta agar orang ramai bertaubat, bersedekah, tidak melakukan kezaliman dan berpuasa 3 hari. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat yang pun susunan dalam kiranya berlaku sedang hujan, kita pun dalam keadaan perlukan kepada air, maka ulama menetapkan pertama sekali sebelum kita cerita bab solat sunat istisqa tu, pertama sekali kita hendaklah banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah anytime. Di mana-mana kita banyak berdoa supaya Allah SWT mudahkan turunnya hujan. Yang kedua, berdoa selepas rukuk terakhir setiap rakaat solat fardu. Maksudnya berdoa kunut nazilah tadilah. Lepas kita nak tu tahiyat yang terakhir, samiallahu liman hamidah, kemudian kita tambahkan sekurang-kurangnya dalam doa tadi. Macam mana kita minta hujan? Dalam hadis Nabi, Allahumma arithna, Allahumma arithna, ya Allah turunkan hujan, hujanilah kami. Allahumma arithna, ada tambahan Allahumma arithna ghaithan mughitha, ya Allah berikan kami hujan yang membasah. Jadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pun kita naga dalam surah Nuh pun Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kata-kata Nabi Nuh. Istighfar tu mendatangkan 5 faedah. Ada orang mikir istighfar tu untuk orang berdosa aja, istighfar tu bagi orang olah salah aja. Sebenarnya tiap-tiap hari saya kena istighfar. Tiap-tiap hari kita kena istighfar. Ada seorang sahabat ngagak, "Wahai Rasulullah, aku tu siap pandai jaga mulut dengan orang aja sehingga ahli keluarga aku pun sakit hati dengan aku." Mulut kelakar lepas lah. Maka Nabi madah, "Aina anta minal istighfar?" Istighfar kau. "Wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaih." Nabi bersumpah, demi Allah aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya akthar min 70 marrah. Segi hadis lagi mi'ata marrah. Setiap hari 70 kali, setiap hari 100 kali. Jadi sebabnya tuan-tuan, jangan kita ada istighfar. Setiap hari mesti ada istighfar. Paling pendek pun astagfirullah, astagfirullah. Mun kita siapat duduk lepas subuh, duduk lepas asar pun at least tengah bak kereta kah, tengah berjalan kah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Okey, balik kepada surah Nuh ayat 10, 11, 12 dan seterusnya tadi. Nak beritahu bahawa istighfar tu bukan aja memohon ampun, bukan aja dapat pengampunan, tapi dapat 5 fadilat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku telah berkata, ya Allah, kepada kaumku, istighfarlah kamu, Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Dengan istighfar
Allah turunkan hujan yang menderu-deru, hujan yang memberikan keberkatan. Wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar akan diberikan harta, tuan-tuan. Jadi istighfar mendatangkan harta. Kita mesti yakin, insya-Allah. Sebab orang beriman tu bukannya dengan kerja aja dapat harta, dapat duit, dapat kurniaan, tapi dengan amal. Untuk kita semua pun mesti yakin. Bukan dengan kerja aja, malah dengan tawakal, dengan istighfar. Wa yumditkum bi amwal. Yumditkum yang maksudnya apa? Ditambah harta. Wa banin, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan akan dikurniakan kebun-kebun dan juga akan diberikan pengaliran air, sungai yang bagus. Jadi itu istighfar, tuan-tuan. Andainya apabila berlaku seminggu si hujan tu jadi kita dahlah banyakkan istighfar. Mudah-mudahan Allah SWT akan yursilis sama alaikum midrara, akan turunkan hujan. Okey, lepas kita pun solat. Solat dengan sebenar-benar taubat. Kemudian 3 hari tadi disunatkan tambah sekali puasa. 4 hari puasa. Mundah lama si hujan tadi, maka mundah better yang memberitahu adalah pemimpin lah. Tapi mun datuk si ada datuk, kita sama-samalah. Sama-sama insya-Allah kita puasa sunat 4 hari ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan. Dan dalamnya juga sedekah kepada fakir dan miskin. Kemudian menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan maksiat, perkara-perkara yang menyebabkan kemukaan Allah. Dan juga jangan ada kita pun perselisihan faham. Jadi mun kita tu semua berpecah belah, Allah si mandang jugalah. Jadi sebab kita usahalah untuk satu hati insya-Allah. Sebab perkara-perkara macam tu juga menyebabkan Allah si melihat kita mun kita teruskan seperti kezaliman dan bergaduh. Jadi sebab ialah zaman Covid tu juga mun kita lihat macam ni, sidak ulama-ulama, sidak khilafah yang adil dulu adanya apa yang datuknya perkara maksiat dihapuskan. Kan ada kisah seorang khalifah yang soleh apabila berlaku wabak sehingga binatang-binatang pun habis mati, tumbuh-tumbuhan pun habis mati, jadi tanaman-tanaman. Maka pada polahnya yang memerintahkan semua alat-alat muzik dipecah. Jadi lepas Allah SWT datangkan hujan, Allah SWT beri keberkatan. Okey, pada hari keempat berpuasa, maka dimbak masyarakat solat di padang. Nyasi pula di dalam masjid istisqa tu dipulah di kawasan lapang. Di pada kawasan lapang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberitahu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an mutabadzilan mutakhashshi'an mutarassilan. Allahu akbar. Ketika Nabi nak mengimami solat solat istisqa tu tadi, minta hujan, maka Nabi pun keluar dengan para sahabat di kawasan lapang dalam keadaan Nabi mutawadhi'an, begitu humble rupa Nabi. Nabi begitu tawaduk. Sehingga ada yang memberitahu imam pakai pakaian-pakaian yang bagus, menunjukkan kita tu benar-benar nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mutabadzilan, dalam keadaan Nabi mutabadzilan tu maksudnya hina, maksudnya Nabi memang benar-benar merendah diri, menunjukkan kepada sahabat kita tu nak minta hujan dengan Allah, minta Allah SWT turunkan rahmat, maka kita perlu benar-benar menunjukkan kita pun sifat rendah diri kita. Mutakhashshi'an, dalam benar-benar concentrate, benar khusyuk Nabi nak mengimami solat Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengimami solat dalam keadaan seperti solat Id. Saya lupa tadi
Macam ni cara solat gerhana. Solat gerhana tu nya lain lah. Nya ada 2 kali. 2 kali. Okey, kiam dulu. Bacaan Al-Fatihah, baca surah seterusnya, baca rukuk. Bangun daripada rukuk, bukannya natuk iktidal, tapi qiyam semula, baca Fatihah dan surah seterusnya. Lepas dia barulah rukuk semula. Lepas dia baru sujud. 2 kali. Ya, solat gerhana. Enggak, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah satu. Lepas dia rukuk. Bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu pernah mula di situ, pernah tak mula ya? Ada kita mula ya. Dan di UiTM ada yang si perasan dek, lalu nak turun ke dibah dah. Jadi ya supaya mau beri penerangan sikit lah. Ya beza dalam solat kusuf dan solat khusuf. Okey, balik kepada solat gerhana, solat istisqa tadi. Maka ataupun solatnya macam biasalah. Ikut kemampuan, seperti 2 rakaat solat sunat Id. Solat sunat Id 2 rakaat solat sunat Id. Dia 2 rakaat saja. Pasal khutbah. Khutbah khatib disunatkan membaca istighfar 9 kali pada khutbah pertama. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 9 kali. Dan pada khutbah yang kedua 7 kali astaghfirullahalazim. Jadi ya solat khutbah ketika istisqa. Nya sebagai ganti solat raya. Caranya tadilah, khutbahnya tadilah munai raya. Khutbah pertama berapa kali takbir? 9 lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedua 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi lepas ya selitkanlah dengan bacaan surah Nuh tadi, yang mana Allah SWT menyuruh untuk beristighfar, mohon ampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat apa semua. Selesai daripada khutbah, khatib berpaling daripada jemaah ke tengah khutbah tadi nak. Selesai khutbah berpaling menghadap kiblat dalam keadaan berdoa, beristighfar dan mengangkat tangan. Jadi jemaah pun ikutlah mengaminkan doa. Maksudnya doa habis khutbah ya dalam keadaan khatib berpaling daripada jemaah. Itu semua daripada sunnah Nabi tu. Maksudnya berdasarkan apa yang dibuat oleh Nabi SAW, yang pun kaedahnya. Kemudian natuk disunahkan khatib menggunakan kain sal. Kain sal tu tadi tukarkan. Mun daripada atas tukarkan ke bawah. Munnya di sebelah kanan tukarkan di sebelah kiri. Jadi ya sunnah. Jemaah yang ada kain sal pun molah sama macam dia juga. Munnya dingkah sadik di situ, tukarkan di situ. Munnya atasnya macam tu, tukarkan di bawah. Sunnah. Saya pernah bincang dengan bekas imam negeri Datuk Joji yang ada ulama Nusantara dulu ada tambahannya lagi, kopiah terbalitkan juga katanya. Jadi wallahu alam. Tapi berdasarkan hadis Nabi cukup kain sal saja lah yang pun tukarnya. Si lelah semua jemaah bertukar baju balik. Okey, seterusnya adalah sunnah untuk membawa di padang ya waktu solat dah. Kanak-kanak bak sekali. Orang-orang tua termasuk binatang-binatang ternak. Tersiap-siapian bak sekali kuda-kudanya semua. Untuk kita minta benar-benar kepada Allah, bawa sekali kanak-kanak. Termasuk dalam kitab Fiqhul Manhaji ya. Sunnah. Kemudian lepas ya boleh
dan jadi sunnah untuk kita bertawasul dengan orang-orang yang soleh.